Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk tidak membuang masa lagi, semoga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa ba'd. Semati Puan Amnira Suhana Amran selaku moderator kita pada malam ni, terlupa juga Puan Rasmiati Mansur selaku pengurusi GNI, terlupa juga kepada penyambut-penyambut tetamu yang bersama-sama pada malam ni, terlupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang, bonda-bonda, haja-haja, puan-puan, haja-haja penggeran dan semua sekali yang hadir di saat ini. Mudah-mudahan diberkati Allah, dirahmati pertemuan kita pada malam ni, menjadi penyebab Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, menjadi penyebab Allah menurunkan keberkatan, menjadi penyebab Allah redha kepada kita, menjadi penyebab Allah sayang kepada kita hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Okey lagi ke? Okey Ustaz. Ustaz, insyaAllah. Lapar? Lapar juga. Kenyang, Masya Allah. Untunglah sambil dengan kuliah, sambil makan. Untunglah. Ya Allah. Makriblah nanti Ustaz. Itu dia ceritanya. Okey. Alhamdulillah pada malam ni, kita dah habis kan kitab ni kan? Dah Ustaz. Habis. So malam ni, Udah, tapi ada yang tinggal kat depan. memanglah. Ustaz ulang balik boleh ke? Kita bukan ulang balik ke depan. Kita tak baca lagi kat depan tu. Depan tak baca lagi. Belakang tu dah habis. Boleh. Baik. Dia ada dua fasa. Fasa kedua kita dah habis baca. Fasa pertama kita tak baca lagi. Okey. Okey, malam ni kita baca fasa pertama. Fasa pertama ni Ustaz minta maaf banyak-banyak kalau benda-benda yang disebut ni selalu kena ke perempuan. Tu dia. Termasuk keluar rumah tak minta izin, termasuk pergi jalan-jalan tak minta izin, termasuk apa? Termasuk suami tak bagi dia pergi juga. Semua tu. Jadi Ustaz minta maaf awal-awal kalau terkena. Okey. Tetapi ini semua untuk kebaikan. Tetapi ini semua untuk penyelamat. Tetapi ini semua untuk selamatkan kaum-kaum Hawa. Kalau suami jenis tak kisah, dengar dulu. Dengar. Kan? Itu kan dah mula. Okey, jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina khatamil nabiyyin wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu muhimmah yang takut atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, iaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya, supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat, kerana beberapa seksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang derhakakan suaminya di dalam dunia ini, pada esok harinya sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu, maka tiadalah berguna oleh sesalannya itu dan duka citanya pada waktu itu. Tu dia. Jadi maknanya apa? Maknanya berjaga-jaga. Okey. Ustaz. Ya. Mak tanya muka surat berapa Ustaz? Surat pertama. Surat pertama. Ya kan? Kan? Nampak kan? Ini muka surat pertama. Tanya lagi. Muka surat pertama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam. Apa maksud i'lam? Artinya ketahuilah olehmu. Kalau disebut i'lamu, ketahuilah oleh kamu semua. Tetapi ini disebut i'lam, bermaksud ketahuilah wahai perempuan. Maksudnya begitu.
Artinya ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya derhaka perempuan akan suaminya itu memberi fatwa oleh beberapa ulama, iaitulah setengah daripada dosa yang amat besar. Jadi derhakalah ia sebab menegahkan akan suaminya daripada mengambil kesukaan sama ada apa? Dia tulis apa tu? Sama ada Izin dengan tak izin. duty atau apa tu? Diwati. Diwati. Apa maksud diwati? Apa maksud? Atau lainnya. Diwati itu maksud apa? Disetubuhi. Pandai. Pandai, itu yang tepatnya. Okey, tolong garis kat situ. Itu kalimah bahasa Arab. Namanya wati. Wati itu disetubuhi. Kalau siapa-siapa nama wati, itu maknanya. Okey. Jadi jangan suka-suka bubuh nama orang, panggil nama orang. Hai wati. Hai wati. 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 Wati pun sama. Wati pun sama. Wati itu Melayu. Kalau bahasa Arab, wati. So, semuanya ke arah yang tu. So, jangan panggil orang wati-wati. Hai wati. Apa khabar wati? Sihat? Jadi maknanya bahaya maknanya. Jangan suka-suka sebut. Kalau yati lain. Yati tak. Hai yati. Yati lain. Yati tu hayati kulluha lillah. Yang tu lain. Yang tu yati hayati. Jadi maknanya yati lain. Yati tu hayati kulluha lillah. Gitu. Yang tu hayati tu maksudnya apa? Maksudnya kehidupanku. Okey. Wati Ustaz. Wati boleh. Wati. Wati tak boleh. Wati Tak boleh juga. Tak boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, terus. Atau lainnya seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang tempat daripada badan si isteri. Isteri kata, you jangan sentuh I ni. I tak nak sentuh. You jangan usik-usik I. I bad mood hari ni. You jangan sentuh I. Ni I tak suka orang sentuh-sentuh I. Bahaya kalau macam tu. Yang tu memang neraka tu kalau orang macam tu. Jangan elok-elok. Bahaya. Demikian lagi derhaka ia sebab keluarnya daripada rumah dengan tiada izin suaminya. Itu bahaya. Sama ada suaminya itu hadir ataupun ghaib. Sama ada suami dia itu ada di rumah ataupun tak ada di rumah. Suami dia pergi kursus, suami dia pergi umrah, suami dia pergi buat haji, dia duduk di rumah. Dia nak keluar ikut senang-senangnya. Tak boleh. Sudah. Jadi maknanya jangan suka-suki nak keluar rumah tanpa izin suami. Nanti ada orang pula tanya, Ustaz, kalau macam makcik macam mana? Makcik dah tak ada suami. Yang tu kena minta izin ayah. Ayah pun tak ada, Ustaz, dah meninggal. Minta izin abang lelaki. Abang pun tak ada, Ustaz. Abang dah uzur, abang dah nak meninggal dah. Nak meninggal dia kata. Abang dah tak meninggal lagi. Abang pun tak ada, Ustaz. Adik ada adik. Adik pun tak ada. So macam mana? Dia duduklah elok-elok di rumah tu. Sibuk je nak keluar. Kerja nak keluar je. Orang perempuan ni kan aurat. Orang perempuan ni bahaya dia. Bahaya. Daripada hujung rambut bahaya sampai hujung kaki bahaya. Tu belum suara lagi. Assalamualaikum, khabar. Lagi bahaya. Kan? Assalamualaikum, nak makan. Lagi bahaya. Bahaya semua. La ilaha illallah. Ada orang nama Kusumawati. Tahu makna dia tapi nak tukar nama lain di pejabat daftarkan. Nampak? Nama Kusumawati. Panggil Kusum sudah lah. Jangan panggil daun kesum sudah. Panggil kus. Panggil kus ke dia. Okey, jadi maknanya panggil nama yang baik-baik. Okey. Kemudian atau dia kata apa? Atau apa? Atau keluar ia kepada majlis zikir
atau majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain pun tak boleh. Sekejap kita orang nak keluar pergi majlis zikir. Mesti baik kan, mesti baik, mesti suami suka. Tengok-tengok suami dia balik. Assalamualaikum, yang kat mana? I keluar pergi majlis zikir. You balik sekarang? Majlis baik kan? Kenapa you tak bagi? Itu orang yang tidak ada ilmu. Semalam ni tahu maknanya walaupun majlis zikir, walaupun majlis ilmu yang tak mengaji fardu ain. Tetapi kalau majlis ilmu yang mengaji fardu ain, dipersilakan pergi walaupun tak minta kebenaran pun boleh. Faham itu? Tu kena belajar tu. Sebab tu Ustaz minta maaf awak, minta maaf, tolong. I swear. I surrender. Maafkan aku, maafkan. Maafkan saya penunggu gua. Maafkan saya. Okey. Dia kalau mengajar kitab yang ni, kitab Muhimmah yang punya fasa 1 ni, dia kena ceria. Dia tak boleh serius. Sebab ini benda-benda yang sensitivity. Sebab tu saya kena ceria. Dan saya minta maaf kalau gurauan-gurauan saya tu kok lah makcik-makcik, kakak-kakak kata, itu pun nak buat lawak. Dia kadang-kadang marah tu. Itu pun nak kata korang. Itu pun nak kutuk. Itu pun nak kata. Tak apa Ustaz. Tak boring. Kalau tak boring tak apa. Kalau boring, angkat tangan. Angkat tangan. Ting. Maknanya boring lah tu. Okey. Okey. Terus. Ustaz, kalau ejaan dan sebutan tak sama, wati dengan wati, tapi maksud sama ke? Sama. Sama. Wati sama. Okey. Maka tiada derhaka ia keluar belajar hukum haid dan nifas dan sekalian ilmu yang fardu itu. Maka kalau dia keluar nak pergi belajar ilmu haid, ilmu nifas, ilmu wiladah, ilmu fardu ain, tak salah walaupun suami dia tak bagi. Dia keluar juga. Tak salah walaupun tak minta izin. Okey? Faham itu. Tetapi wajiblah atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu ain itu, dan haramlah atas menegahkan isterinya daripada keluar kerana ia hendak menuntut fardu ain jikalau tiada ia alim. Siapa dia tu? Maknanya kalau suami tu tak alim manapun, suami dia tak alim kan, suami dia tak alim tetapi dahlah tak alim, lepas tu tak ajar isteri pula, kemudian tak bagi pula, yang tu memang salah lah suami. Suami dia kata apa? Bang, I nak pergi belajar Quran jap boleh? Tak boleh. Abang kan tak nak ajar I. Abang kan tak pandai mengajar Quran. Abang pun tak pandai baca Quran. Tapi abang tak bagi I keluar. Tak boleh. Maknanya pergi je. Kalau Quran boleh. Fardu ain boleh. Pergi je. Tapi janganlah pergi belah macam tu je. Sampai kawan tu kata tak boleh pun, kita pun belah macam tu. Janganlah macam tu. Pergilah cakap elok-elok kat dia. Kata elok-elok. Bang, I kan sayang nak bagi tahu kat you ni, I nak pergi belajar Quran besok petang, pukul 3 petang. You izin tak I? Kalau you izin, I terima kasih banyak-banyak. Nanti pahala yang I belajar tu, you pun dapat juga. So izinkanlah I pergi. Boleh? Berapa lama tu? 2 jam setengah. 2 jam setengah you belajar Quran? Ya, tadarus sekali. Okey. Tak apalah. Yang penting, I balik kerja dah ada makan. Okey. Okey lah tu. Pergi lah. Yeay, pergi. Rupanya bukan pergi belajar Quran. Dia pergi belajar buat direct selling. Tu bahaya. Jangan macam tu. Jangan keizinan yang diberi itu disalahguna dan disalah pakai. Bahaya. Itu maksudnya. Maknanya jangan disalahguna. Okey. Dan jikalau ia alim, nescaya wajiblah atasnya mengajar isterinya itu. Maka ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya. Lagi derhakalah ia, dan jadi derhaka pula sebab enggan ia daripada berpindah serta suaminya. Itu dia. Belajar dengan Google Meet je Ustaz, tak payah keluar rumah. Bagus. Nanti lagi senang. Belajarlah, duduklah belajar sambil makan, sambil mengunyah. Bagus Ustaz ni. Bagus Ustaz ni.
Baguslah Ustaz ni. Ustaz ni bagus lah, lawak lah Ustaz ni. Ustaz ni poyo lah. Ustaz ni tak apa-apa lah. Kan sama kan. Kutuk Ustaz tu Astagfirullah. Siapa kutuk saya, siap dia. Nanti malaikat bagi tahu kat saya malam ni. Okey. Sakit hidung. Nyanyi sakit hidung. Dan derhaka pula sebab mengelak ia akan pintu ketika menghendak masuk suaminya kepadanya. Tu dia. Dia kata kan. Kalau jual macam ilmu online macam malam ni tak layan suami, ia tak duduk sama, bolehkah? Boleh. Malam ni dia tahu lah. Dia tahu dah. Alah, isteri dia kalau duduk dalam bilik tu tengok mesti duduk tengah belajar online tu. Dia tahu dah. Dia bukan baru tahu malam ni je. Dia bukan baru tahu malam ni, dia tahu lama dah. Yang buat apa yang? Ni tengah dengar kuliah ni, kuliah isyak pula ni. Tadi dah kuliah maghrib ni, kuliah isyak pula. Pukul berapa habis tu? Hari pukul 10 suku habis lah. Kalau ustaz tak mengantuk, pukul 10 dia dah habis dah selalunya. Dia bubuh je saya ni Ustaz, kalau suami kata kalau nak pergi mana-mana, abang benarkan asalkan jaga diri baik-baik. Adakah ianya membenarkan kita untuk pergi mana-mana tanpa minta kebenaran lagi di hari-hari berikutnya? Declare siap-siap. You kalau lepas ni nak pergi mana-mana, pergi je. Yang penting you jaga diri you. Yang tu okey lah. Sebab dia kata tu jelas. Dia jelas kata tu. You kalau lepas ni nak pergi mana-mana, you pergi je. You pergi je. I izinkan semua. Tapi you jaga elok-elok diri you. I sayang you. You kena jaga diri you untuk diri you supaya you sayang I. Menandakan you sayang I. Macam tu kan. You pergi je. Yang penting you pergi tu, you jaga diri untuk you, untuk I. Okay, fine. Okay, I swear. Dia pun pergi. Dia pun menyanyi. So di ram ram ram, seri ram ram ram, seri ram. Dia pun menyanyi seorang-seorang. Ya Allah Akbar. Ustaz nyanyi versi Urdu satu. Apa dia Urdu? Mana pernah saya menyanyi lagu Urdu? Apa? Tak ada Urdu lah. Ada kan lagu Urdu? Saya pernah menyanyi ke? Okey, terus. Dan derhaka pula sebab mengelak ia akan pintu ketika menghendak masuk suaminya kepadanya. Dia duduk selak langsir. Suami aku masuk belum? Tu pun bahaya tu. Itu takut murka tu. Dia duduk intai tau. Dia dah balik lah. Dia buat apa tu? Intai. Itu pun bahaya. Dan derhaka pula sebab minta akan talaknya. Minta cerai lagilah dosa. Jangan minta talak. Tolak, jangan minta. Siapa minta berdosa besar. Berdosa besar. Tak bau syurga orang yang minta talak. So jangan minta talak. Ceraikan I. Itu lagi bahaya. Sikit cerai. Saya dah fikir-fikir kan. Bukan saya je dah fikir. Penceramah khusus perkahwinan. Kami kadang-kadang kami bermusyawarah. Bincang-bincang ni. Ada seorang bangkit, ada seorang bangun. Dia kata apa? Dia kata kita ni nasib baik Allah bagi kat kita ni kuasa cerai tu ada kat lelaki. Kalau bagi kat orang perempuan, hari pertama tu kita dah dicerai talak 3 dah. Hari pertama tu. Sebab kalau bagi kat orang perempuan kuasa cerai tu. Saya kata betul ke macam tu? Lah Ustaz Naim. Ustaz Naim tak tahu ke? Orang perempuan kita ni, kita buat apa kalau kita salah tu, dia beletiak tu. Maknanya kalau dia ada kuasa cerai, dia talak kita dah tu, hari pertama tu. Ya Ustaz. Ustaz londeh kain, kain tu jadi macam udah sawah tu. Time tu dia cerai dah kesat. Ya ke? Saya duk ya ke lah. Sebab saya tak boleh nak gambarkan tapi dah tahu lah sebaik Allah bagi kat orang lelaki tu. Bila ada kat orang lelaki, sebab tu orang lelaki dia relax. Isteri dia tak masak, dia relax. Isteri dia tak kemas rumah, dia sabar. Sebab dia tahu apa yang berlaku kan. Jadi maknanya diam dia tu banyak. Orang perempuan diam dia tu kurang. Sebab tu dia suka cakap banyak.
Sekian dimaklumkan. Sorry. Sorry, maafkan aku. Maafkan saya. I'm sorry. Okay, terus. Dan derhaka pula sebab minta akan talaknya, dan derhaka pula sebab masam mukanya. Masam muka pun tak boleh. Kenapa tak nak cakap? Itu bahaya tu. Bahaya tu, ya Allah. Derhaka tu macam tu. Makcik macam tu derhaka tau makcik. Kakak macam tu derhaka. Para isteri macam tu derhaka tu. Allah Akbar. Dan derhaka pula sebab masa mukanya, kemudian daripada bersihnya. Masa muka. Ya Allah. Masa muka lebih kelat daripada cuka. Macam mana? Masa muka. Dalam masa muka tak nak cakap pula. Dia semayang. Dah makan. Dah mandi. Gila. Semua digiling kepala kan. Terbahaya tu. Saya nak bertanya, suami saya beristeri 2. Ni ada orang tanya. Saya nak bertanya, suami saya beristeri 2. Saya isteri yang tua. Saya di KL. Madu saya di Kedah. Bila dia balik sana, sebulan 2 atau 2 bulan, dia tak pernah nak mesej tanya khabar atau call saya. Saya jenis isteri yang berdikari. Segala pergerakan saya tak pernah minta izin dengan dia. Sebab dia buat saya macam tu. Oh pula. Tapi kalau dia redha tak apa ya puan. Kalau dia redha tak apa. Dia kata tak apalah, nak pergi mana hampirlah. Yang penting jaga dia elok. Kalau dia redha tak apa. Kita sebagai seorang isteri, kita cari redha suami kita. Kalau terasa hati dengan suami berdosa ke ustaz? Janganlah terasa. Kalau terasa hati dengan suami berdosa, terasa hati dengan suami. Macam contohnya macam mana? Terasa hati apa? Terasa hati banyak. Mesti ustaz dah rasai. Alamak, apa tahu. Tiba-tiba. Mesti ustaz dah rasai. Rasai apa? Pujuk balik dan minta maaf. Tengok tu. Itu yang paling bagus. Pujuklah balik. Kan? Orang perempuan ni senang dia. Beli hadiah kat dia. Ataupun peluk dia. Ataupun pegang tangan dia. Dia baik lah. Tu je alat dia. Ubat dia. Kan? Ataupun belanja makan kat luar. Ataupun bawa dia pergi hotel. Ataupun bawa dia pergi jalan-jalan melencong. Kan? Bawa okey lah. Dia sebab tu je. Sebab tu je. Assalamualaikum Ustaz, jika isteri terasa hati dengan suami, adakah suami itu berdosa? Kita kena tengok terasa hati sebab apa. Kalau suami tak mengizinkan isteri pergi mana-mana, tak payahlah terasa hati. Tak makan pujuk lah Ustaz, ambil kau. Dia tak makan pujuk. Bahaya kan. Masya Allah. Jadi maknanya apa? Maknanya, tengok pula apa benda yang dia terasa hati tu. Kalau terasa hati benda-benda daripada keputusan suami, tak boleh terasa hati. Contohnya, suami kata apa? You duduk rumah je, you jangan keluar. Kalau you keluar, memang you tak sayang I. Dia keluar juga. Keluar sebab apa? Keluar sebab geram dekat suami dia. Lalu dia keluar juga. Kalau dalam kitab ni dia akan sebut, sepanjang si isteri tu keluar, sepanjang dia keluar, dia buat kebaikan, dia solat di mana-mana tempat, semuanya tak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para malaikat laknat orang perempuan macam tu. Dia sehingga dia balik ke rumah dia, barulah laknat itu terpadam. Itu bimbang tu. Itu bahayanya. Okey. Kemudian sambung. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya itu tersebut di dalam kitab fiqh. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu, dan jikalau dengan satu lahzah, apa maksud lahzah? Sekelip mata ataupun sesaat. Sekalipun niscaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkahnya pada hari itu. Tu dia. Kalau si isteri buat benda-benda yang ditegah tu, maka si suami tak layak memberikan nafkah kepada dia. Tu dia. Jatuh kewajipan daripada nak memberi nafkah tu, jatuh kewajipan. Maknanya tak wajib dah. Sebab kederhakaan dia, penderhakaan dia itu kepada suaminya. Tu dia.
Itu bahaya ni. Itu nak kena jaga tu benda-benda tu. Kadang-kadang kita dah rajin semayang, kita dah rajin taubat, kita dah rajin zikir, kita dah rajin selawat, kita dah rajin tahajud, kita dah rajin duha. Tiba-tiba ada benda something wrong yang berlaku kepada kita yang kita tidak sedar. Tu bimbang tu. Tu nak kena jaga ni. Sebab tu kita belajar ni supaya kita boleh jaga benda-benda tu. Ustaz, kita menghormati suami sedang tidur. Kita keluar rumah tanpa minta izin. Balik baru kita beritahu. Berdosa tak Ustaz? Kalau dia redha tak apa lah. Kalau dia redha. Dia bangun-bangun sedap-sedap daripada tidur. Tiba-tiba dia termengeruh. Terus. Sedap terus dia. Lalu dia berkata, mana bini aku ni? Tak ada ni, aku dah sekat-sekat ni mengeruh ni. Tak ada orang pula sebelah aku ni. Yang ke mana yang I keluar jap pergi rumah Cipah. Pergi rumah Cipah jap. Buat apa rumah Cipah tu? Saja nak bincang-bincang, nak buat kuih raya nanti kuih apa nak buat. Sebab kita orang nak bahagi-bahagi. Dia buat 5 jenis, I buat 5 jenis. Lepas tu kita orang tukar-tukar. Tu nak bincangnya. Pula. Kan, tu ceritanya hal orang perempuan tu ya. Masya Allah. Jadi kalau suami redha tak apa. Kalau suami tak redha tu yang menjadi masalah. Ustaz, kalau seorang anak cakap dekat ibu sendiri bahawa isteri dia syurga dunia. Macam mana ya? Kesian hati ibu. Sakit hatinya. Jangan sakiti hati ibu. Jangan cakap benda-benda macam tu melebihi ibu. Jangan cakap benda-benda yang ada isteri kita tu. Memang isteri kita tu istimewa bagi kita. Tetapi jangan sampai terguris hati ibu seolah-olah macam ibu kita tu second class. Jangan buat benda macam tu. Memanglah sebenarnya mak hang tu apa dia? Mak kau tu apa? Mak ni syurga akhirat. Tapi isteri saya syurga dunia. Jangan macam tu. Cakaplah yang baik-baik. Mak punya masakan tak ada siapa pun boleh challenge. Isteri saya pun tak pandai challenge dengan mak. Mak memang terbaik. Okey lah tu. Baru dah seronok. Sedih hati ibu mana tak sedih kalau anak buat macam tu. Kesian ibu. Sakit hati ini bila bila pun ku dapat tahu sesak hati ini. Sedih. Kan? Tak baik cakap macam tu kat mak. Jangan lukakan hati dia. Kan? Sebaliknya pujilah mak kita tu. Kan? Sedih kan? Sedihnya hati seorang ibu kalau cakap gitu. Patah hati jika anak lukakan hati. Ya Allah. Jangan. Takut-takut mak kita tak redha kat kita. Bila mak kita tak redha, Allah lebih-lebih lagi tak redha pada kita. Hargailah orang tua tu, hargailah ibu kita yang masih ada. Jangan sampai air mata ibu mengalir disebabkan dosa kita kepada dia. Saya sensitif benda-benda ni. Saya tak boleh. Benda mak, saya sensitif. Tak boleh. Dia syurga kita segala-galanya. Dengan sebab dialah kita lahir ke dunia. Dengan sebab dialah kita jadi orang, somebody. Dengan sebab dialah kita jadi manusia yang dimuliai. Dengan sebab dialah kita mendapat apa sampai ke hari ini. Tiba-tiba kita cakap macam tu depan dia. Walau padahal isteri kita tu baru kenal kita beberapa bulan, beberapa tahun je. Mak kita kenal kita sejak dilahirkan. Masya Allah. Tak baik lah cakap macam tu. Allahu Akbar. Sedih lah. Sebab tu kena belajar kan. Kena belajar benda-benda ni. Benda-benda macam ni kena belajar. Kena ada ilmu. Supaya kita buat segala tindak tanduk kita tu tidak terbabas daripada kealpaan untuk mengundang kebukaan. Jangan. Ya Allah, muliakanlah ibu-ibu kami, wahai Allah. Muliakanlah dalam ni yang ada ibu. Muliakanlah para-para ibu yang ada dalam ni. Mudah-mudahan Allah memuliakan semua ibu-ibu yang ada dalam ni. Walaupun anaknya menyakiti hatinya, tetapi dia tetap sabar. Sabar ya makcik-makcik ya.
Sabar ya kakak-kakak ya. Sabar ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan Allah merahmati ibu-ibu semua, bonda-bonda semua, haja-haja panggilan semua. Walaupun dalam keadaan anak tu menyakiti hati makcik, hati ibu-ibu, sabar banyak-banyak. Jangan cakap pelik-pelik ke anak, takut jadi benda yang pelik-pelik pada anak. Cakap benda yang baik-baik, doakan yang baik-baik. Walaupun mereka menyakiti hati ibu-ibu semua ya. Macam tu. Allahu Akbar. Lain pula jadi cerita malam ni. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah merahmati semua ibu-ibu ya. Dan mudah-mudahan Allah pulang balik segala kebaikan ibu-ibu tu Allah angkat darjat yang paling tinggi untuk para ibu semua, insya-Allah. Sabar banyak-banyak, jangan cakap benda pelik-pelik, jangan cakap pelik-pelik ke anak-anak. Jangan cakap. Walaupun anak tu bagi taik kat kita, saya cakap bahasa kasar. Walaupun anak tu bagi taik kat ibu-ibu, ayah-ayah, tapi janganlah pulang keburukan kepada mereka. Sebab mungkin mereka jahil, mungkin di atas didikan kita kepada mereka, sehingga mereka menjadi sehingga mereka menjadi biadab sampai ke tahap macam tu. Allahu Akbar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Kemudian, dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun dia tiada wajib atas suaminya memberi nafkahnya pada hari itu dan tiada pula wajib memberi pakaiannya pada fasal itu. Jadi maknanya tidak wajib memberi nafkah kepada si isteri yang dalam keadaan menderhakai suaminya, walaupun pakaian sekalipun. Tak wajib dah ketika itu, ketika di saat dia menderhakai suaminya. Dan tiada pula wajib gilirannya, tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahawa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya hingga balik daripada derhakanya itu kepada kebajikan, taat pula dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun, tu dia. Jadi maknanya jadi itulah pengorbanan demi pengorbanan. Pengorbanan. Kadang-kadang kita tak sedar, kita cakap tu orang yang mendengar tu yang terasa. Kadang-kadang macam tu. Kadang-kadang kita dengar mak-mak ni Masya Allah, ibu-ibu lagi lah Masya Allah. Ada orang, setengah orang tu dia bergaduh dengan mak dia sampai tak balik raya bertahun-tahun. Sampai macam tu, tak balik raya sebab merajuk dengan mak. Mak ni tahun depan raya ni, mak tunggu ni dekat lansir ni, tengok bunyi kereta jiran sebelah. Tengok kok anak dia, tengok. Tak balik lah dia. Abah hang, anak kita tak balik. Tak balik? Ya Allah. Tak apalah, sabar yang besok balik kot. Ayah ni nak redakan hati mak dia ni. Besok balik kot, sabarlah. Hari raya kedua, hari ketiga, hari raya ketujuh, tak balik-balik. Memang tak balik sebab merajuk dengan mak. Tahun depan sekali lagi. Mak pun tengok malam raya, tengok bunyi kereta je, mak gelisah dah. Anak aku kot, tengok. Tak balik. Hari raya pula tengok lagi. Tak balik anak aku. Anak dah lah, anak tu seorang je. Tak balik-balik jumpa mak dia. La ilaha illallah. Mak ni tengok kok anak dia balik. Bahang, anak kita tak balik. Tak balik. Tak apa, sabar je lah yang. Buat macam mana. Dia dah tolak kita, dia menidakkan kehadiran kita dalam hidup dia. Buat macam mana. Sabar je lah. Tahun yang ketiga baru anak balik. Anak mak dia buka-buka lansir, tengok serat-serat lansir, tengok anak dia balik. Mak ni keluar daripada rumah. Ayah pun keluar daripada rumah ni. Keluar ke rumah, pi ke kereta, buka pintu, buka tingkap. Kata apa? Ayah minta maaf atas salah mak selama ni. Ayah minta maaf, mak minta maaf ya nak. Mak minta maaf ke anak.
Apa punya kurang hajat punya anak ni? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Jadi maknanya anak ni kan, sebab tu anak tu mai daripada kita. Kita kena fikir anak tu mai daripada kita. Dan anak tu pun sama, kena fikir sama, kita tu mai daripada mak kita. Kita mai tu daripada ayah kita dan mak kita. Allahu Akbar. Jadi maknanya syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Betul lah. Al-jannatu tahta aqdamal ummahat. Syurga itu berada di bawah tapak kaki ibu. Betul lah. Betul. Itu adalah tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman. Bahkan jadi fitnah kepada anak-anak terhadap layanannya, terhadap ibu dan ayah dia. Kan? Allahu Akbar. Jadi janganlah sampai macam tu. Kan? Saya doakanlah 122 orang yang ada ketika ini, mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati kita semua. Apa status kita sekalipun. Ibu ke, ataupun ibu tunggal ke, kakak ke, isteri ke, siapa sekalipun, ayah ke, ibu ke, yang ada dalam ni, mudah-mudahan Allah SWT redha kepada kita di atas apa yang kita lakukan di dunia ni, dan Allah bantu kita untuk jadi manusia yang kuat dan sabar di atas apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Saya doa yang tu. Tolong sabar. Allah ni dia tahu tahap kesabaran kita, setakat mana kita yang perlu diuji. Allah tahu. Allah tahu kita ni macam mana. Sabarlah kerana anak-anak ni memang teruk dah. Zaman-zaman mutakhir ni anak-anak kita ni memang teruk. Saya cakap sendiri. Teruk tu bukan teruk macam mana. Teruk dari sudut adab, keruntuhan akhlak, macam-macam lagi perangai. So ibu-ibu sabar banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah sayang ibu-ibu. Dan mudah-mudahan itu menjadi penyebab ibu-ibu dimasukkan ke dalam syurga Allah tanpa dihisap. Allahu Akbar. Kan? Mudah-mudahan ya. Ustaz, kalau anak suka melawan ibunya sehingga membuatkan ibunya mengalirkan air mata, tapi anaknya akan minta maaf selepas berbuat begitu. Tapi kelakuan anak itu selalu sangat berulang kali. Tapi anaknya akan mohon maaf juga tiap kali perkara yang sama. Maafkanlah dia. Sebab kesalahan manusia ni memang begitu. Kita salah dekat Allah pun kerap kita buat. So maafkanlah anak kita tu. Boleh jadi dengan sebab maaf seorang ibu tu menjadi redha Allah kepada dia, maka dia selamat dunia akhirat. Maafkan Ustaz, jika seseorang itu suka bercakap kasar, panas baran, menghentak-hentak, menendang-nendang barang-barang, perabot menjadi rosak, walhal ada berpendidikan agama dengan didikan ibu bapa yang baik dan adik-beradik melayaninya baik, adakah dianggap derhaka Ustaz? Derhaka sebab pandangan ibu kepada dia itu menyakiti hati ibu dan ayahnya, seolah-olah macam marah kepada ibu dan ayahnya. Jadi maknanya jangan macam itulah. Kadang-kadang kita, ibu-ibu perasan tak, kadang-kadang kita duk tengok cerita dalam TV semua ni. Kadang-kadang kita tengok dalam cerita dalam filem, bukan cerita saya berlakon, cerita lain. Saya kata cerita Ustaz berlakon kan? Tak. Ini cerita lain. Cerita apa? Cerita kadang-kadang kita duk tengok filem, cerita drama apa semua ni kan. Panggung Sabtu tu Hindustan. Cerita lain. Cerita-cerita ni kan, kadang-kadang kita tertengok cerita dan watak seorang anak perli kepada mertua ataupun seorang anak perli kepada ibu dia. Perli. Maksudnya apa? Sindir ibu dia. Ibu ni mai ni. Assalamualaikum. Mak datang buat apa? Dia tanya mak dia datang buat apa? Mak anak dia pun buka pintu. Ibu nak masuk sini ke? Masuk. Bila ibu dia masuk, ibu dia duduk di rumah, dia perli ibu dia. Dia sindir ibu dia. Dia kata apa? Dia bukan kata kat ibu dia. Dia kata tu dekat kucing. Dia kata, kau ni duduk rumah aku kerja makan, minum, tidur je. Maknanya apa? Ibu dia duduk dengar tu. Itu pun boleh menyakiti hati ibunya. Walaupun kita fokus kepada kucing tu. Kucing tu nama apa? Kucing tu nama Luna. Kucing tu nama Owing. Kucing tu nama kelabu asap. Kan? Kita duduk marah kat kucing tu. Dengan nada kita tersebut. Seolah-olah macam kita marah kat ibu kita tu. Itu pun tak boleh. Tak boleh cakap macam tu. Ya Allah. Janganlah. Saya tak rasa lagi macam ibu-ibu rasa. Sebab saya
anak-anak saya masih dalam keadaan membesar. Saya takut satu hari nanti saya juga mengalami seperti mana ibu-ibu mengalami. Anak-anak menyakiti hati-hati ibu, anak-anak menyakiti hati-hati seorang ayah. Saya bimbang anak-anak saya macam tu. Mudah-mudahan Allah tak diuji saya macam tu. Kita dah bagi agama dah kepada mereka. Kita dah bagi dah Al-Quran kepada mereka. Kita dah bagi dah sunnah Nabi kepada mereka. Kita dah ajar dah perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan tak berlaku dah dalam keturunan kita. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Janganlah doakan saya rasa. Janganlah doa saya rasa. Saya minta jauh daripada benda-benda macam tu berlaku kepada diri saya. Dan mudah-mudahan Allah bantu kita supaya kita senantiasa dalam penjagaannya daripada bi'ah yang tak elok kepada bi'ah yang baik dan solehah. InsyaAllah. Amin. Okey, terus. Sikit. Dan telah melaknatkan akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat yang berbuat bakti yang tiada derhaka mereka itu kepada Allah Ta'ala sekejap mata jua pun, dan bahawa menyeksa akan dia oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, iaitu di dalam neraka. Jadi maknanya malaikat laknat orang perempuan yang menderhakai suaminya sepanjang masa yang dia selagi mana tidak memohon ampun kepada suaminya. Jadi maknanya minta maaf lah kat geng-geng pak suami kita tu. Minta maaf. Kalau suami ada sekarang ni, pegang tangan dia. Jangan marah saya, ampunkan dosa saya. Baji, maafkan saya. Cium tangan dia. Borokok. Borokok pula kan. Ya Allah. Jadi maknanya minta maaf kat dia. Lebor senyum, nampak? Mesti geng-geng suami kata, yes Ustaz, terima kasih Ustaz, terima kasih. Okay. Ustaz, kalau isterinya orang yang beramal soleh, tapi ujiannya suami dia panas baran, kaki pukul, maki hamun, culas, bak nafkah berpuluh tahun lamanya. Apabila si isteri menceritakan mengadu hal itu kepada orang lain kerana ingin meluahkan isi hatinya, adakah si isteri itu dianggap derhaka? Kalau cerita ke orang lain untuk mendapat solution, untuk mendapat jalan keluar daripada permasalahan itu, dibolehkan kepada orang-orang yang berautoriti. Bukan cerita kepada geng-geng perempuan, mak-mak, makcik-makcik bawang, makcik-makcik kunyit, tu tak boleh. Tu. Tetapi cerita untuk selesaikan masalah dibolehkan kepada orang-orang yang berautoriti. Contohnya kepada siapa? Kepada kaunselor, motivator, ustaz, penceramah. Tu boleh lah ya. Cerita. Assalamualaikum Ustaz, saya nak cerita sikit masalah saya ni. Orang perempuan ni kadang-kadang dia ada masalah. Banyak masalah, bam masalah. Bila dia habis cerita, habis masalah dia, tak ada masalah. Ada orang, waktu saya kerja di camp Seremban, dia main ni, dia bawa beg halus je. Beg dia halus. Saya seronok. Saya suka beg dia ni. Beg dia halus. Dia pegang macam ni. Beg dia hujung ni macam tu. Assalamualaikum Ustaz. Saya kata, lain macam beg tu. Saya gelak. Saya tengok dia, saya gelak lah. Saya kata, kenapa tu kak? Pegang beg macam tu. Pegang beg macam tu je. Saja, kita orang memang pegang beg macam ni Ustaz. Oh ya ke? Masuklah. Ada apa masalah? Kita orang banyak masalah. Saya kata, duduk. Cerita masalah. Ya ke Ustaz? Bolehkah kita orang cerita masalah ni Ustaz? Kita orang malu. Malu lah. Dia main tu jenis dua-dua orang tu memang jenis lembut gila. Lembut apa? Lembut sotong. Lama tak jumpa. Macam tu. Ustaz, lama tak nampak Ustaz. Boy Ustaz. Suka lari daripada kita orang. Itu bahaya. Itu sotong motong tu. Dia buat. Tak, kita orang ada masalah. Masalah apa? Siapa yang bermasalah? Ni ke yang ni? Yang ni Ustaz. Yang ni masalah. Saya tak ada masalah. Yang ni. Ustaz dengar dia nak cakap apa.
Dia pun cerita, kita orang macam ni Ustaz, suami kita macam ni, saya selalu macam tu Ustaz. Dia kadang-kadang dia bagi saya marah, kadang-kadang dia marah saya, kadang-kadang saya beban dengan dia, kadang-kadang saya benci dengan dia, kadang-kadang saya nak lari dari rumah Ustaz. Kadang-kadang saya kata, kau cerita habis ke? Dia pun cerita, lain kali dia kata apa? Lain kali, itu yang kita orang nak cerita kat Ustaz tu. Kata, itu je. Saya pun kata, itu je kak. Ya Ustaz, itu je. So sekarang macam mana? Sekarang dah tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang kau cerita tadi kau kata ada masalah, lah kali kau lemparkan masalah tu kat aku, kau kata kau dah tak ada masalah. Kau memang bermasalah betul, buat masalah kat aku. Saya kata kat dia yang tu. Lain kali saya kata, aku pula jadi masalah pula, duk fikir masalah kau. La ilaha illallah. Orang perempuan dia macam tu, dia suka cerita hal-hal dia tu. Sebab tu kalau si lelaki, para suami yang ada pada malam ni, yang duk dengar ni, terima je lah apa yang nak diluahkan tu. Dengar je lah. Jadikan pendengar setia kepada isteri kita. Kena jadi pendengar setia. Tapi ada ke perempuan yang macam sotong? Ada. Memang lembut gila. Jalan. Saya kata la ilaha illallah, makhluk ni ada dalam dunia ni. Saya nampak dia tu, saya kata makhluk ni ada dalam dunia, saya kata. Dia jalan nak masuk pejabat, saya kata makhluk ni ada rupanya dalam dunia. Dia pun main. Assalamualaikum. Khabar. Alamak. Main pula ada sotong macam ni. Mula tu. Saya cerita tu. Jika hati terlampau sedih, sangat terpaksa nak luahkan perasaan pada seorang yang boleh dipercayai, boleh ke Ustaz? Kalau boleh kan Ustaz? Kalau tak, jadi sewel. Sewel. Janganlah macam tu. Jangan cerita ke orang yang tu aib suami kita tu. Jangan cerita. Tolong jangan cerita. Walaupun kawan baik kita yang boleh dipercayai. Ingat, rambut sama hitam, hati lain-lain. Takut-takut dia pula sampaikan kepada orang. Takut dia pula menjadi penyebab dan penyebar dosa. So janganlah cerita ke orang. Rumah kita biarlah kita kemam. Kita telan mati anak. Telan je lah. Sabar je lah. Ustaz senang lah kata sabar. Ustaz tak kena ke Ustaz. Marah kat kita pula. Marah kat kita. So maknanya apa? Kena sabar. Memanglah Ustaz senang je cakap sabar Ustaz. Kami yang kena ni Ustaz. Oi. Dia panjang oi dah tu. Orang perempuan kan macam tu. Kami yang kena ni Ustaz. Oi. Mana tu panjang dia. Jadi maknanya kunci kebahagiaan yang paling utama di dalam keluarga, apa dia? Kesabaran. Sabar tu susah, tetapi ganjaran dia pun hebat dan tidak ada tandingan. Kalau orang cerita pasal aib suami dia kat kita, kita yang dengar ni dosa tak sah? Dosa. Sebab itu Nabi suruh kita hindarkan daripada mendengar cerita-cerita aib orang. Hindarkan. Ustaz, adakah benar wanita bila kahwin syurga di bawah tapak kaki suami? Bukan maksud syurga di bawah tapak kaki suami. Maksudnya redha kita itu ada pada suami kita. Maksudnya itu. Maksudnya bukannya syurga bawah tapak kaki dah. Pergilah cari syurga bawah tapak kaki dah. Bukan ada syurga. Maksudnya redha ada pada dia. Macamlah mak kita dengan ayah kita. Redha tu ada pada mak ayah kita. Maksudnya redha. Syurga tu maksudnya redha. Allah pun redha kepada hamba-Nya. Sebab tu masuk syurga. Mak ayah pun redha pada anak. Sebab tu boleh masuk syurga. Suami pun kalau redha pada kita. Sebab tu kita masuk syurga. Maksudnya redha, bukan syurga. Itu kiasan dan perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW. Macam tu. Okey. Faham ya? Masya-Allah ya. Maafkan saya ya. Kalau terkasar bahasa ya. Ustaz, adakah benar bagi wanita bila kahwin? Kesian kawan tu Ustaz, dia perlu luahkan perasaan. Pergilah luahkan perasaan di tempat yang betul. Luahlah perasaan di tempat-tempat yang betul. Kepada siapa? Kepada pegawai-pegawai agama, pegawai-pegawai suluh, pegawai-pegawai kekeluargaan, pegawai-pegawai motivator, pegawai kaunseling. Salahlah kat dia. Supaya dia boleh
cerita solution untuk selesaikan masalah kita. Kita cerita kepada jiran sebelah yang tak boleh selesaikan masalah kita. Itu masalah. Okey. Macam tu. Okey. Kita berhenti kat mana ni? Kita berhenti setakat itu. Nanti kita sambung balik. Bila nak sambung tu? Hari yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah. Kita buka soalan sekejap. 2 minit. Selepas tu kita baca surah Al-Mulk. Lepas tu kita baca doa. Lepas tu kita tutup majlis kita. Saya minta maaf banyak-banyak ya. Kalau tersebut banyak hal-hal orang perempuan. InsyaAllah nanti dia akan sebut juga hal orang lelaki. So orang lelaki dengar. Jangan action sangat. Okey. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? 2 minit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gini, kita terasa dengan anak tu. Tapi kita keluar kata tu, tapi kita kata, tak si pula, tarik balik. Boleh gitu. Tak payah tarik balik. Minta ampun lah. Malah minta ampun dah. Kita minta ampun, maaf. Tarik balik lah, tadi salah kata. Boleh lah. Boleh. Boleh. Terima kasih Ustaz. Maaf saya batin. Selamat tahun baru Ustaz dan sahabat. Okey, lain soalan? Sebanyak lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey, nak tanya. Ni tentang kita bersyukur. Kita kan seorang ibu. Kita uji itu sebagai satu hadiah. Kita bersyukur apa yang telah berlaku. Tapi reda tu Ustaz. Contoh dia, kalau anak kita tu sakit, doktor dah bagi tahu kan keputusannya. Tapi kita masih rasa nangis Ustaz. Subhanallah. Jadi ada kalanya kita menangis tu hari ni, besok kita terkenang. Anak-anak yang lain lagi. Jadi kita bersyukur anak kita dibagi, umur dah panjang. Tapi reda tu macam mana Ustaz? Saya nak tahu reda yang betul-betul reda betul sangat Ustaz. Itu saja Ustaz saya nak tanya. Redha seorang ibu kepada anak dia. Kadang-kadang bila Allah uji kita, kita menangis. Rasulullah pun diuji oleh kematian anak dia. Tetapi Rasulullah pun menangis. Sehingga sahabat Nabi pun terkejut dengan respon Nabi. Apabila anaknya nama Ibrahim tersebut meninggal dunia, Nabi menangis. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kau pun menangis? Sahabat heran. Wahai Rasulullah, kau pun menangis? Nabi kata, ya, aku pun menangis. Sedangkan Nabi redha, tetapi Nabi menangis. Boleh ke? Boleh. Cuma tahap keredaan kita itu, kita melepaskan apa yang Allah anugerahkan kepada kita ataupun Allah uji kita itu, kita redha maknanya kita lepaskan segala-galanya supaya Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita dan gantian yang baik. Sebab itu, Nabi ajar kita, apabila kita menerima sesuatu ujian, Nabi suruh kita berdoa. Doa apa? Allahumma khlufni khairam minha. Apa maksud? Wahai Allah, kau gantikan balik apa yang engkau ambil daripadanya. Jadi maknanya, Allah gantikan balik yang lebih baik daripada yang sebelum ni. Maksudnya apa? Kalau kita meninggal anak kita, kalau anak kita cacat, anak kita autism, kalau anak kita orang kata apa, OKU dan sebaliknya, Allah uji kita. Kita redha, kita duk urus dia ni, pagi petang siang malam ni kita duk menangis ni. Ya nak, ibu tahu, ibu pun tak minta kau jadi macam ni, tetapi Allah jadi kau macam ni nak. Ibu sayang kau, tapi Allah jadikan kau macam ni. Ibu sayang kau juga, kau jangan singkirkan ibu daripada hidup kau. Kau jangan rasa kau ni siapa-siapa. Ibu tetap ibu kau, kau jaga elok-elok diri kau. Jadi maknanya redha juga tu. Cuma redha ni maksudnya apa? Kita berlapang dada. Yang pertama, berlapang dada. Yang kedua, kita terima seadanya atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita, baik atau buruk. Redha. Terima. Macam mana? Kita hadapi. Dan kita tidak mengungkit dan kita tidak bebal. Dan kita tidak sesal di atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Tak sesal. Kita kata, apa Allah ni bagi aku macam ni? Apa Allah ni macam ni? Aku dah sembahyang rajin dah, aku dah pergi haji dah, Allah bagi aku macam ni pula. Apa salah ni? Yang tu tak redha. Mulut dia tidak petikai Allah, itu redha. Hati dia tidak
merasa gelisah di atas apa yang Allah uji pada dia. Memang menangis tetapi hati dia redha, hati dia tak kata apa pun, hati dia terima seadanya di atas apa yang Allah berikan kepada dia. Walaupun dia menangis. Menangis tu bukan maksud tak redha. Menangis tu maksudnya apa? Maksudnya simpati, maksudnya mai daripada hatinya yang kasihnya kepada apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Itu maksudnya. Jadi maknanya redhalah kita di atas apa yang Allah. Bila ingat, bila Allah menguji kita, jangan tengok apa yang Allah uji kita tu, tetapi tengok siapa yang sedang uji kita tu. Maknanya Allah yang uji kita, Ustaz. So, letakkan Allah di atas apa yang Allah uji kita tersebut. Jadi maknanya kita faham Allah sedang menguji kita. Untuk apa Allah uji kita ni, Ustaz? Allah uji kita untuk nak mengangkat darjat kita dan nak mengukuhkan iman kita kepadanya supaya kita senantiasa berpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Wallahu ta'ala. Kalau anak cakap macam ni, ibu jauh lebih teruk daripada mak mertua dia. Tak layak kalau dibandingkan bila ingatkan ayat tu. Saya teramat sedih jauhnya kedudukan dan taraf saya. Ya Allah, sabarlah makcik. Kenapalah nak macam tu? Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana pula kalau ibu bapa yang buang anaknya dari lahir sehingga dewasa anak cari ibunya balik. Tapi ibunya tak mengaku anak itu sebagai anaknya. Ya Allah. Oh, kalau doakan anak yang sakiti hati kita, setiap kali kita terasa makin dia pandai belajar, boleh ke Ustaz? Kalau doakan anak yang sakiti hati kita, setiap kali kita terasa makin dia pandai belajar. Macam mana? Setiap kali kita terasa makin dia pandai belajar. Boleh ke Ustaz? Macam mana? Doa bagi dia pandai belajar ke macam mana? Walaupun kita disakiti, tetapi kita doa untuk kebaikan dia. Doa untuk kebaikan ini disuruh dan itu adalah perangai Nabi SAW. Nabi pun disakiti tetapi Nabi mendoakan yang baik-baik kepada orang yang menyakiti dia. Sebab tu Quran kata, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila orang menyakiti kamu jawablah dengan salam, jawablah dengan yang boleh mententeramkan mereka. Itu diajar oleh Al-Quran kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alam. Itu saja pada malam ni. Terima kasih semua. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi kitab muhimmah kita ni, insyaAllah. Jom kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'alamin. Al-Mulk. Kita baca doa dulu, lepas tu baca al-Mulk, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, redha-Mu yang berterusan di dunia hingga ke syurga-Mu. Bahkan dianugerahkan kepada kami rahmat-Mu, keampunan-Mu serta kasih sayang-Mu yang berterusan di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah ketabahan, kesabaran, keredaan, kasih sayang, perlindungan, keselamatan, keamanan kepada para ibu yang bersama-sama denganku pada malam ini dan kepada ayah-ayah yang bersama-sama denganku pada malam ini. Mudah-mudahan mereka menjadi hamba-Mu yang paling soleh, yang paling terbaik akhlak mereka walaupun disakiti oleh anak-anak mereka dan anak-anak menantu mereka kepada mereka, wahai Allah. Kau berikanlah ganjaran yang terbaik kepada mereka, yang terbaik daripada apa yang dimiliki oleh anak mereka walaupun disangka baik oleh anak mereka tersebut. Mudah-mudahan mereka terus di dalam redha-Mu hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Kau panjangkanlah umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada malam ini menjadi penyebab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, dan jangan sesekali Kau jadikan kubur mereka satu lubang daripada lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jom kita baca surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفر تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفر أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua, jumpa lagi. Terima kasih.
وهذا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih GNI. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.